Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Macam semua sihat tak? Ya? Duduk. Jangan berdiri, nanti orang belakang tak nampak. Yang depan duduk, yang belakang nak berdiri tak apa, tapi jangan tutup muka member. Saleh, duduk saleh. Jangan berdiri. Saya congkel lu bagi hidung awak. Okey, dah duduk semua? Okey guys. Untuk malam ni geng, ada cerita best. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita saya dekat social media, korang share lah dekat mana-mana sekalipun. Jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif #Tim Puaka. Siapa Tim Puaka ni bang? Abang selalu sebut Tim Puaka, Tim Puaka. Abang buat tim nasyid ke? Tim Puaka ni bukan tim nasyid geng. Tim Puaka ni adalah korang. Korang penonton semua adalah Tim Puaka saya. Tanpa membebel lebih panjang lagi geng, cerita malam ni cukup seram, cukup misteri dan eksklusif dibawa khas daripada seorang pengawal keselamatan yang bekerja di sebuah muzium terkenal yang berada di Kuala Lumpur geng. Macam yang kita tahu, dekat muzium ni terdapat banyak sangat barang-barang lama, artifak, benda yang orang cakap diturun generasi ke generasi. Dan ada antara barang-barang tersebut yang mempunyai pendamping geng. Dan pendamping inilah yang kadang-kadang mengganggu mereka yang menjaga muzium. Tapi sebelum saya sambung cerita saya pada malam ni, tolonglah geng follow saya punya social media dekat bawah. Dan tambahan lagi, kalau korang nampak dekat bahagian chat tu ada logo duit, betul tak? Kalau ada rezeki lebih, boleh kongsi bersama saya. Kalau tak ada pun tak apa, saya tak minta. Kalau ada yang dah bagi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan pemudahkan rezeki awak dunia akhirat. Amin Rabbal Alamin. Dan cerita pada malam ni dibawa khas daripada seorang brother yang bernama Asri. Asri ni umur 30 tahun dan beliau merupakan seorang pengawal keselamatan yang bekerja di salah sebuah muzium di negeri Kuala Lumpur. Negeri Kuala Lumpur? Kuala Lumpur negeri ke? Ibu negeri ke? Tak pernah dengar pula negeri Kuala Lumpur. Tapi begitulah cerita dia. Asri ni pengawal keselamatan di salah sebuah muzium yang terkenal dekat Kuala Lumpur. Dia baru je kerja sebagai pengawal keselamatan tu. Orang cakap baru dalam sebulan dua. Dan ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan dia terus berhenti kerja geng. Muzium yang dia jaga ni kecil je, 2 tingkat. Tapi 2 tingkat tu merupakan bangunan 2 tingkat yang diperbuat daripada kayu. Memang rumah lama tapi dijadikan sebagai muzium geng. Dan di dalam muzium tersebut terletaknya artifak-artifak lama, barang-barang lama yang bergenerasi, berkurun lamanya daripada orang asal Kuala Lumpur. Maksudnya, kalau ada barang-barang artifak orang Kuala Lumpur, dia bagi dekat muzium tu untuk ditayangkan. Dan diperkatakan juga dekat muzium tu memang banyak sangatlah keris lama, shilling lama, baju-baju pahlawan lama, baju hulu balang, apa lagi, buku-buku nota, lagi Apollo, perisai kicap, macam-macam lah geng. Dan setiap barang-barang yang diberi tu ada di antaranya yang mempunyai pendamping geng. Dan muzium tersebut juga ada terdapat banyak sangat patung yang berdiri megah. Ada patung binatang macam harimau, monyet, kancil, labi-labi semua tu. Dan ada juga patung yang berupa manusia tapi berpakaian lama. Berpakaian klasik lah, hulu balang, pakai macam perempuan yang zaman dulu yang pakai kat dahi tu apa? Tak faham lah, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kau faham tak? Yang perempuan zaman dulu yang pakai dekat dahi tu, ikat kepala tu. Memang benda-benda klasik je ada dekat situ geng. Dan dikatakan disebabkan benda-benda itulah terdapat banyak sangat gangguan yang terjadi di muzium tersebut. Tapi before aku mulakan pada malam ni, tak sah lah geng kalau tak ada lampu merah, betul tak? Jerum merah ni bos, tak ada kaitan, tapi aku saja nak sebut macam seronok jerum merah ni. So sebelum kita mulakan penceritaan kita, marilah kita tukar lampu merah kita. Dan cerita pada malam ni bertajuk
rock pula suara aku. Dan cerita pada malam ni bertajuk Puaka Zoo. Zoo pula. Ya Allah. Tak betul lah aku malam ni. Dan puaka pada malam ni bertajuk Puaka Museum. Dah memang setiap museum akan ada banyak sangat barang-barang pusaka, geng. Tak barang generasi turun-temurun, mesti ada barang-barang lama-lama yang diorang jumpa, diorang akan bagi ke pihak museum. Dan semestinya, barang-barang ni mempunyai khadam ataupun penjaga, geng. Sebab tu, kadang-kadang kalau kita pergi museum, geng, kita akan ada rasa something yang tak best. Kadang-kadang lalu museum, bulu roma kita naik. Kita rasa macam diperhatikan. Dan suasana museum tu sendiri, buatkan kita rasa tak enak untuk berada dekat situ, betul tak? Benda tu terjadi kerana setiap barang yang ada dekat museum tu mempunyai sejarah yang tersendiri, geng. Dan sama juga museum yang Asri jaga ni, di mana museum Asri jaga ni adalah museum peninggalan dahulu kala. Dan tapak museum ni juga merupakan rumah lama 2 tingkat, geng. Asri cerita benda ni jadi sewaktu dia jadi pengawal keselamatan museum. Pada malam tersebut, 2 orang je jaga, geng. Sebab museum tu kecil je, just ada bangunan 2 tingkat tu sahaja. Dan memang dah tugas setiap pengawal keselamatan untuk pergi kunci jam dekat setiap checkpoint every few hours, betul tak? Dalam 2 jam sekali, kena pergi tempat tu untuk kunci jam, dan pusing sana, kunci jam balik. Sama juga dekat museum ni, geng, di mana ada beberapa checkpoint yang pengawal kena lalu untuk menandakan dia pergi buat kerja. Dan antara checkpoint tersebut adalah belakang museum, hujung pagar, dalam museum dekat hujung sekali, dan tingkat 2 hujung sini. So dia kena lalu naik tingkat atas, pergi sini balik. Memang dia kena pusing satu museum, geng, untuk selesaikan kunci jam every a few hours. Tambahan lagi, museum ni berada jauh di pendalaman Kuala Lumpur, geng. Memang tak ramai yang datang. Dan senang cakap, pada waktu malam, kereta jarang-jarang lalu, geng. Kiri kanan museum tersebut merupakan pokok-pokok tebal. Memang pada waktu malam sunyi sepi, geng, kawasan tersebut. Pukul 9 malam, waktu tu Asri dengan member dia tengah lepak dekat post guard. Tak buat apa-apalah, just borak-borak kosong sambil makan kuaci, sambil tunggu turn. Turn apa? Turn nak kunci jam, geng. Aku tanya, aku jawab. Waktu tu memang diorang gile-gile kunci jam, tapi tak ada apa-apa jadi. Sehinggalah waktu malam berlalu, pukul 12 malam. Malam tu memang angin kuat gila, pelik daripada hari sebelumnya. Sebelum ni angin tak kuat sangat, tapi malam tu angin kuat gila. Pokok semua macam gitu, geng. So Asri pun get ready lah nak pergi clock in. Dia sediakanlah barang-barang dia. Dan untuk pengetahuan korang, ini merupakan kali pertama Asri shift malam, geng, selama sebulan dia kerja. Before this, dia shift siang je. So dia pun siapkanlah diri dia. Dia bawa torchlight, dia bawa kunci semua, kan. Dan time tu, member dia yang jaga sekali tu sakat lah. Sri, kau jaga-jaga ni atas tu. Kan ada yang menunggu, ada yang menegur. Hati-hati lah. Lepas dengar kata-kata semangat daripada member dia, perut Asri terus berkeroncong, geng, sebab gugup. So berbekalkan keimanan yang ada tak ada time tu, Asri pun gigihkan juga nak pergi clock in, geng. Jarak antara post guard dan museum tak jauh pun. Lebih kurang dalam 50 meter, 100 meter macam tu je. Senang cakap, kalau Asri jerit, post guard boleh dengar, geng. So Asri pun berjalanlah ke perkarangan museum tersebut seorang-seorang sambil buka torchlight. Dia suluhlah kiri kanan. Dan dia pun masuklah ke area museum, geng. Di mana first checkpoint berada di hujung museum, betul-betul dekat pagar. Macam museum ni kan, belakang museum tu ada pagar, situ checkpoint first, geng. Dan Asri pun berjalan lah macam biasa sambil nyanyi lagu Jasnita. Oh Jasnita. Tak ada rasa takut apa-apa, geng, walaupun angin berderu-deru tiup. Dan sampailah dia ke checkpoint pertama. Time tu memang cerah gila lah, ada lampu museum menerangi kawasan tersebut. Dan bila dia pergi ke checkpoint tu, dia settle kunci jam, dia tengoklah dinding-dinding kayu museum tersebut. Maksudnya daripada tempat checkpoint tu boleh nampak belakang museum macam mana. Ada tingkap tertutup, ada papan-papan kayu dinding.
dia pun settle kunci jam, dia pun ke checkpoint kedua. Di mana checkpoint kedua ni di hujung belah sana pula. Tapi dia teruskanlah macam biasa, tak ada apa-apa jadi. Senang cakap, malam tu checkpoint 1, checkpoint 2 relax. Memang tak takut langsung. Sampaikan dia rasa macam, ui, mudahnya kerja ni, tak ada apa-apa jadi pun, angin pun sejuk. Aku rasa macam, seronoklah shift malam ni, boleh ulang lagi ni. Sehinggalah tibanya waktu Asri untuk ke checkpoint yang ketiga, berada betul-betul di tingkat 1 dalam muzium tersebut. Asri pun berjalanlah sehingga sampai di tangga pintu masuk muzium tersebut, di mana ada tangga kayu, pintu berkembar tutup. Tapi tak berkunci pintu tersebut sebab Pak Gad akan datang setiap beberapa jam untuk kunci jam, betul tak? So dia pun buka kasut, dia mulakan melangkah atas tangga kayu tersebut. Prap, 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 bunyi kayu geng. Prap, prap, prap. Dia pun tolak pintu kayu. Ada bi menyelerakan. Gurau geng. Dia pun tolak pintu kayu tersebut. Dan betul-betul di hadapan pintu kayu tersebut ada dua patung lelaki yang memakai baju hulu balang Melayu lama. Di mana dua patung tersebut akan pegang tombak, yang pakai tengkolok, pakai vest tu, dia macam mengawal pintu tersebut. Asri pun macam biasalah, dia dah pernah tengok kan, tak pelik. Dia rasa macam, bergaya malam ni patung ni Okey, tak ada apa-apa. Okey, so first checkpoint belah sini, hujung sekali kena jalan. Okey, jomlah kita pergi. Asri pun mulakan perjalanan ke dalam muzium. Dia pun mulakan langkah kanan masuk ke dalam muzium tersebut, geng. Masa Asri baru berjalan beberapa langkah melintasi hulu balang berdua tadi, tiba-tiba Asri seakan terdengar di telinga dia daripada arah patung hulu balang tu seakan bertanya, "Apa hajat kamu?" Asri pun pandang belakang. Uish, siapa yang tanya tu? Takkan patung cakap. Dan dia pun pusing nak pergi ke checkpoint tadi. Dia just fikir itu perasaan dia je lah. Dan beberapa langkah lepas tu lagi sekali bunyi, geng. Suara yang sama, suara lelaki berkata, "Kenapa kamu hadir?" Lagi sekali Asri pusing. Uish, tak ada orang, kosong. Tapi suara tu kedengaran jelas seperti suara seorang lelaki. Dan Asri pun pusing slowly. Dia pandang je checkpoint yang berada di kurang 100 meter di hadapan. Dan dia pun mula berjalan, di mana kiri kanan waktu tu dipenuhi dengan artifak-artifak dan maklumat sejarah lah. Macam belah sini ada penceritaan kan. Belah sini pula adalah tengkolok lama, keris lama, barang-barang artifak, geng. Dan sewaktu Asri berjalan menuju ke checkpoint kat hujung tu, dia seakan terdengar macam ada tapak kaki mengekori dari belakang. Sebab lantai tu, lantai kayu, geng. Asri berjalan, bunyi kertekak, 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 priak, priak, geng. So, waktu dia berjalan, terdengar dekat belakang macam bunyi orang mengekor, macam perpak, perpak, priak, priak. Tapi, bila Asri jeling ke belakang, tak ada orang. Dan bila dia teruskan perjalanan, still ada bunyi tapak kaki dekat belakang yang kedengaran, geng. Time ni, bulu Asri dah naik. Dan Asri perasan waktu dia berjalan melintasi beberapa patung yang berdiri pakai baju lama tu, dia perasan yang seakan mata-mata patung tersebut seakan berkelip ataupun bergerak. Tapi Asri fikir, oi, ni perasaan aku je kot, aku takut. Tak apalah, aku teruskan perjalanan. Dia jalan je melintasi patung-patung yang pakai baju lama tu. Dan tiba-tiba kedengaran daripada belakang seakan macam ada orang berlari. Terus Asri pusing belakang tengok. Tak ada orang, geng, yang berlari. Tapi time ni dia cuak, dia pelik, geng. Sebab dia ternampak patung hulu balang tadi, kedua-dua patung tersebut, kepala patung tu berpaling hadap Asri pandang tepi. Macam tu, geng. Tapi hati Asri kena berani sebagai seorang pengawal muzium. Dia fikir, ni gangguan ni, tak apa, istighfar banyak-banyak. Dia hiraukan patung yang pandang tadi. Dia terus pergi ke checkpoint yang dekat hujung. So dah sampai, dia pun kunci jam macam biasa. Dan sekarang nak kena naik tingkat atas pula. Di mana untuk naik ke tingkat atas, ni checkpoint kan.
Okay, so kau kena pusing balik. Tangga dekat sini. Naik atas. Baru ada checkpoint yang terakhir, geng. Maksudnya Asri kena melintasi patung hulu balang yang berpaling kepala ke arah Asri tadi. So Asri kuatkan hati. Dia berjalan je, tak fikir apa-apa. Tapi Asri perasan setiap kali dia melintas patung-patung tersebut, seakan patung-patung yang berdiri tu bergerak. Macam kita akan dengar kalau patung tu bergerak, dia akan bunyi kerkak kerkak kak kak kerkak kak 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 kerkak kak. Macam lagu pula. Akan bunyi macam tu, geng. Tapi Asri fikir tak apa, jangan layan, sabar, tahan, hati ni kena sabar. So bila Asri berjalan sampailah ke tangga tu, dia decide nak pusing belakang, nak tengok apa ada, dia beranikan diri. Dan bila Asri pusing belakang, terkejut, geng. Setiap patung yang ada dalam muzium tu, yang tadi kalau pandang depan, sekarang semua patung tu tengah pandang ke arah Asri. Time tu Asri cuak, geng. Patung hulu balang tadi pun kalau tadi hadap sini, sekarang hadap sini, geng, ke arah Asri. Asri pun buka pelindungan diri, dia baca Al-Fatihah, ayat kursi semua, dia kuatkan hati, geng. Dan dia fikir dekat atas ni lagi keras. Sebab dekat tingkat 2 muzium ni terdapat terlalu banyak barang-barang yang ada pendamping seperti keris, kerambit, banyaklah senjata-senjata lama dan juga kitab-kitab lama yang dipastikan benda tu ada isi, geng. So checkpoint yang kedua ni daripada tangga ni kena lalu hujung sekali, geng. Asri naik tingkat 2 dan bila sampai dekat tingkat 2 tu belum apa-apa, bulu roma dia naik, geng. Tak sempat nak borak apa, bulu dah naik. Dan dia tak fikir panjang, dia kuatkan hati, dia teruskan perjalanan melintasi artifak-artifak lama yang berada di kiri kanan time tu. Tapi memang aura muzium pada malam tu sangat-sangat berbeza, sangat-sangat kuat sampai boleh melemahkan hati, geng. Asri jalan sehinggalah di tengah muzium, di mana dekat tengah tu ada satu kotak yang orang cakap apa? Kotak kaca lah, kotak kaca. Dalam kotak kaca tu ada satu keris panjang dan diperkatakan keris panjang tersebut berusia 200 tahun. Yang peliknya, keris tu masih bersinar, tak ada karat walaupun satu, geng. Dan dikatakan dalam banyak-banyak benda dekat muzium tu, keris itulah yang mempunyai paling banyak pendamping, paling banyak penjaga. Sebab orang cakap keris itulah yang memakan lebih 1000 nyawa, geng. So masa sampai dekat keris tu, Asri pandang depan. Dia pelik, geng, sebab dekat hujung sekali, betul-betul dekat tempat kunci jam tu, seakan macam ada orang. Tapi orang tersebut tengah mencangkung macam ni atas lantai. Tapi tak nampak bentuk, geng. So Asri pun berjalan sikit dan bila makin lama makin dekat, jelas kelihatan yang benda tengah cangkung tu berambut panjang, berkain lusuh, tapi macam kain pakaian lama, macam pahlawan lama, tapi lusuh sangat. Dengan rambut panjang tapi ada tengkolok, geng, dekat atas kepala. Pada waktu mulanya, Asri ingat itu adalah pameran patung. Asri hiraulah, dia jalan lagi ke depan, lebih kurang dalam 10 meter beza antara mereka berdua. Asri perasan yang benda tu, tengah cangkung tu seakan bergerak macam ni. Takkan patung boleh gerak kiri kanan, geng? Time ni, Asri dah berdebar. Dia tanyalah, siapa tu? Kau datang nak apa? Berani, geng, dia time tu. Daripada macam ni, benda tu slowly angkat kepala dia. Dan terlihatlah wajah dia seakan penuh dengan luka, geng. Rambut panjang sampai ke bahu. Macam ni, dia angkat kepala. Perlahan dia mula merangkak ke arah Asri. Time ni, Asri dah cuak, geng. Asri cakap, "Weh, berhenti kau, berhenti. Kau nak apa kat sini? Kau berhenti kau depan tu, jangan bergerak." Tapi walaupun dilarang oleh Asri, benda tu tetap merangkak, geng, ke arah Asri.
Dan tiba-tiba dah. Tahu terkejut. Saja takutkan korang. Serius sangat dengar cerita. Masa benda tu merangkak, Asri tak fikir panjang, geng. Asri terus pusing belakang, berlari ke arah tangga, geng. Dan waktu Asri berlari ke arah tangga tu, terdengar macam benda tu seakan mengejar Asri. Macam bunyilah gedegang, 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 gedegang. Asri pun terus turun tangga. Dah bunyi benda tu makin lama makin kuat, makin lama makin dekat. Memang pecut, geng, Asri time tu turun tangga. Dan lepas lompat beberapa anak tangga turun ke bawah, gedegung-gedegung, Asri terkejut, geng. Bila pandang ke arah depan, ternampak yang time tu semua patung dalam muzium tersebut seakan berbaris, memanjang je. Semua tengah pandang Asri dengan berpakaian seakan pakaian lama, geng. Dengan pakaian macam contoh patung tu pakai hulu balang, dia memang pakai hulu balang tapi pandang tepat ke arah Asri. So Asri tak fikir panjang, geng. Dia terus berlari keluar muzium, geng. Dan semasa Asri berlari keluar muzium, patung tu kepala dia bergerak je ikut Asri. Bila sampai ke pos guard, member dia tanya, Asri, kau asal cuak sangat ni? Kau marathon ke dekat dalam tu? Asri cakap, ui, tak ada kat asal keras sangat dalam tu. Macam-macam benda aku nampak. Member dia cakap, oh biasa lah tu Asri. Maybe diorang tak kenal kau lagi. Nanti diorang dah kenal kau, tak ada apa-apalah. Mesti kau dah jumpa yang kat tingkat 2 tu kan? Itu yang paling kasar, Asri. Aku mula pun takut. Tapi sekarang tak ada apa-apa dah. Dia tak kacau pun. Borak macam orang tak betul, geng. Member dia time tu. Asri time tu fikir nak balik. Tapi dia tahan. Dia sabar, geng. Lepas tu member dia tambah, kau jangan takut, Asri. Sebab benda dekat dalam tu tak boleh keluar. Kita dah pagar dia dekat dalam. So kita kat sini selamat. Since that day lah, Asri berhenti daripada kerja pengawal muzium, geng. So kalau korang pergi muzium, berhati-hati, geng. Jangan buat benda sesuka hati. Sebab ada antara benda yang kat situ mempunyai kehidupannya yang sendiri. Ui, tapi kan bila fikir balik, macam cerita Night at the Museum. Macam betul lah cerita tu. Kan, patung boleh gerak-gerak, boleh berperang bagai. Maksudnya, kalau dalam muzium Doraemon, Doraemon tu boleh bergerak lah kan. Kau bayangkan Doraemon jadi hantu. Patake kota. Tak jadi seram, geng. So that's all for tonight, guys. Thank you sebab sudi tonton video ni sampai habis. Thank you sebab stay dengan tim Puaka. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan terima kasih pada yang menyumbang, geng. Korang kalau free boleh follow saya punya social media dekat bawah. So guys, that's all for tonight. Terima kasih. Dan jangan biarkan hidup anda menjadi story Puaka. Ciao.